Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Berita utama, proses permohonan kewarganegaraan kini tidak perlu menunggu terlalu lama berbanding sebelum ini setelah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan ditambah baik. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, penambahbaikan pemberian kewarganegaraan khususnya di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan membolehkan proses kelulusan terutamanya membabitkan status kewarganegaraan dipercepatkan di bawah tempoh setahun. Ujarnya, taraf warga negara seseorang kanak-kanak di Malaysia adalah berdasarkan taraf warga negara ibu kandungnya jika ibu bapa mereka tidak berkahwin secara sah. Sekiranya ibunya bukan warga negara Malaysia, maka kanak-kanak tersebut diberi taraf bukan warga negara. Mereka boleh memohon taraf kewarganegaraan di bawah perkara 15A untuk anak di bawah 21 tahun setelah ibu bapa berkahwin secara sah. Beliau berkata demikian dalam sidang media mesyuarat penyelarasan bagi isu pengenalan diri di Sarawak pada Sabtu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fatimah turut memaklumkan kerajaan Sarawak berusaha mengadakan kerjasama dengan Sentex untuk membenarkan anak-anak ini menyambung pengajian di institusi kemahiran dengan syarat mereka harus memohon kewarganegaraan daripada Kementerian Dalam Negeri KDN. Jadi ada cadangan yang bagus yang insyaAllah kalau ianya secara administratif insyaAllah kita akan usahakan. Contoh, skills training center that belongs to the state seperti Sentex, kita akan berunding dengan pihak seperti Sentex untuk membenarkan anak-anak ini untuk belajar di ataupun mendapat kemahiran di institusi tersebut dengan syarat ada bukti pembuktian iaitu mereka telah memohon di bawah perkara 15A itu. So that is the proof that they have applied for citizenship and are still waiting for a reply from KDN. Meantime, please allow them to be able to study sebab yang dengan diberi peluang begitu anak-anak ini akan dapat peluang untuk mendapat kemahiran. So we are concerned for their well-being ni, mendapat kemahiran dan untuk mendapat pekerjaan. Tambahnya lagi, hanya Sarawak diberikan kelulusan bagi menubuhkan jawatankuasa khas yang telah diaktifkan untuk menentukan kewarganegaraan seperti yang termaktub dalam perkara 15-A untuk dilaksanakan memandangkan ia merupakan antara isu utama yang dihadapi segelintir masyarakat di negeri ini. Sebelum ini, jawatankuasa khas kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan diwujudkan pada 2016 namun terhenti seketika setelah peralihan pimpinan pemerintahan di peringkat pusat dan kini diwujudkan semula melalui kerjasama Kerajaan Sarawak dan Persekutuan. They have actually planned 84 programs untuk iaitu turun padang. And we dapat menjalankan iaitu registration, dan kalau yang tak nak buat kad pengenalan mereka juga boleh buat kad pengenalan. They have this mobile bus and they have this outreach programs. So they will work together. Mereka akan bekerjasama dengan pihak pejabat daerah. Pejabat daerah akan seterusnya bekerjasama dengan pihak tuai rumah, ketua kaum untuk memaklumkan bahawa program Mekar akan berada di daerah ini pada sekian-sekian. Now on the other hand, we at our ministry MPS juga akan menjalankan iaitu rundown social whereby it is an interagency. Turun padang, JPN will be there, immigration will be there, kemudian yang lain-lain interagency supaya kita dapat juga mewar-warkan tentang apa kriteria, apa masalah akan timbul jika berlaku apa yang kita sebutkan tadi. Justru beliau menyeru masyarakat yang masih mempunyai masalah dengan isu kerakyatan untuk tampil bagi membantu usaha kerajaan membela hak mereka. Pada masa sama, beliau juga berharap
permohonan di bawah perkara 15A dapat diselesaikan sebelum mereka meningkat dewasa bagi mengelak mereka berdepan dengan pelbagai masalah di kemudian hari. Laporan seterusnya, Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar, Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB dan Jabatan Alam Sekitar JAS bekerjasama melaksanakan program pengumpulan buangan elektrikal dan elektronik BEE di Sarawak. Menteri Muda Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, beliau menyambut baik kolaborasi sejak 2021 dengan menggalakkan orang ramai melupuskan buangan elektrikal dan elektronik di rumah dengan cara yang baik dan menggalakkan penglibatan masyarakat di dalam program Kita Semula Bahan-Bahan Buangan. Dalam satu kenyataan media pada Khamis, beliau menambah pihaknya dengan kerjasama NREB dan JAS akan melaksanakan kempen pengumpulan e-waste di seluruh Sarawak melalui kontraktor yang dilesenkan di bawah Peraturan Kualiti Alam Sekeliling Buangan Terjadual 2005 Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Malah katanya sebanyak 12 aktiviti pengumpulan secara berkelompok telah dirancang untuk tahun 2022 ini merangkumi Kuching sehingga Miri. Manakala di Samarahan, pengajaran dan pembelajaran senihat adalah satu usaha bagi melengkapkan 3 proses kehidupan manusia iaitu kerja, rehat dan ibadah. Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang berkata, had bukan sekadar seni, malah merupakan unsur yang berkait rapat dengan kehidupan manusia di samping merupakan suatu warisan berharga untuk dipertahankan. Berucap di majlis penutupan kursus seni had belia peringkat bahagian Samarahan tahun 2022 pada Khamis, beliau percaya bahawa objektif penganjurannya akan tercapai dengan jayanya apabila generasi belia diberi peluang mengetengahkan bakat masing-masing dalam membudayakan Al-Quran dan hadis. Jelas beliau, pengalaman dan ilmu yang diperolehi sepanjang kursus tersebut diadakan mampu melahirkan masyarakat yang mahir menulis had sekaligus mendalami ilmu dalam penulisan Al-Quran. Sehubungan dengan itu, Datuk Rubiah berharap agar belia di bahagian Samarahan akan terus berusaha memajukan diri dan menjadikan penulisan had sebagai satu kerjaya dan seterusnya menjana ekonomi belia itu sendiri. Kursus seni had belia peringkat bahagian Samarahan, anjuran Jabatan Agama Islam JAIS Sarawak dan Kelab Belia Sejati Sadong diadakan selama 2 hari bertempat di bilik kuliah Dewan Suara Samarahan. Sementara di Setakan pula, pelaksanaan projek pembangunan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Setakan terus dipantau. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan, Datuk Hamzah Ibrahim berkata, ini penting bagi memastikan pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat. Menurutnya lagi, bagi memastikan setiap fasiliti di sesuatu kawasan sentiasa dititik beratkan, pemantauan dan tinjauan perlu dilakukan dari semasa ke semasa. Beliau berkata demikian semasa mengadakan lawatan ke kampung Sidanu baru-baru ini. Sementara itu, beliau mengambil maklum segala permasalahan yang berlaku melibatkan pelaksanaan beberapa projek transformasi luar bandar RTP di kampung tersebut. Dalam lawatan itu, beliau turut menyerahkan peruntukan projek kecil luar bandar MRP kepada wakil kampung Sidanu Presto Sabin. Beralih ke laporan penyerahan watikah pelanjutan pelantikan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Batu Kitang telah diadakan dalam Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Kampung Sudan pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Kitang, Insinyur Law Keciang hadir menyaksikan simbolik penyerahan watikah tersebut. Antara yang dilantik semula adalah Ketua Kaum Kampung Sudat, Joseph Rohai, Ketua Kaum Kampung Tetamu, Georgie Tahang, Ketua Kaum Kampung Sinar Baru, Ngui Nam Chiu dan Ketua Kaum Kampung Bumbok, Jonis Renet. Dalam perkara itu, Law yang juga pengerusi Majlis Perbandaran Kota Padawan dalam ucapannya berkata, beliau sentiasa berusaha memanfaatkan sebaik-baiknya dana pembangunan di bawah ADUN untuk memajukan sektor pembangunan di kawasan Dun Batu Kitang.
Justru beliau meminta kerjasama penuh semua KMKK termasuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK untuk saling membantu dalam menjaga sektor pembangunan kawasan dan kebajikan penduduk di samping menyokong dasar kerajaan serta mengikuti saranan dari semasa ke semasa. Selanjutnya mengenai laporan harian COVID-19, sebanyak 186 kes positif COVID-19 telah dilaporkan di Sarawak pada Sabtu, menjadikan jumlah kumulatifnya setakat ini meningkat kepada 254,026 kes. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya menjelaskan sebanyak 107 kes adalah dalam kategori 1, 76 kes dalam kategori 2 dan 3 kes dalam kategori 3. Kes-kes ini telah dikesan di 17 daerah di negeri ini, antaranya Kuching 69 kes, Miri 42 kes, Sibu 33 kes, Samarahan 8 kes dan Song 6 kes. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Lukas termasuk portal lukas.sarawak.gov.my dan Lukas Channel di YouTube. Salam Lukas.